with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni guys, Kama akan kongsikan dengan korang salah satu kisah subscriber yang Kama dapat daripada email, dan kisah ni agak menyeramkan bagi Kama. Dan mungkin akan ada dua cerita yang Kama akan kongsikan dalam video hari ni. Video yang pertama tentang pengalaman subscriber Kama ni dengan cousin-cousin dia kena ganggu dekat kampung. Dan kisah yang kedua tentang seorang ustaz dekat sekolah pernah kena ganggu waktu dia ambil overtime, kerja lebih masa dekat sekolah. So kalau korang tak sabar nak dengar cerita ni, tengok video ni sampai habis. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama ni kita bagi nama dia Lia. And kisah yang berlaku dekat Lia ni baru je berlaku guys, dalam bulan 12 tahun lepas tau. Boleh dikirakan barulah. Dan cerita ni berlaku dekat kampung dia. So, ada satu hari ni, bukan bulan 12 kan. Bulan 12 kan selalunya cuti sekolah kan. So, memang selalu cousin-cousin datang kat kampung. Dan ni lah cousin-cousin balik kampung sebab cuti sekolah. So, yang balik kampung waktu tu, ada seorang sepupu dia nama Kisha, dan dia ada seorang kakak yang bernama Alia. Kakak dia selalu panggil Kak Alia lah, Kak Alia. Dan setiap kali cousin dia ni balik kampung, diorang memang selalu buat sleepover lah. Bila dah kumpul cousin ramai-ramai kan, mestilah seronok kan. So diorang memang suka stay up malam-malam, borak-borak, tengok TV sama-sama. And dekat dalam kampung dia tu juga ada sepupu lelaki dia yang bernama Amir dan abang dia Zul. So diorang ni memang bergeng lah kalau kat kampung tu. So Lia dengan cousin-cousin perempuan dia tadi tu biasanya akan tidur dalam satu bilik, dan bilik tu ada dekat dapur. Selalunya kalau bilik yang ada dekat dapur ni maksudnya bilik tu hujung lah, memang hujung daripada rumah tu kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya lagi, bilik tu sebenarnya bilik kosong. Tu je lah satu-satunya bilik yang kosong lah, yang budak-budak tu boleh tidur lah macam tu. Dan dalam bilik kosong tu ada satu katil queen. Katil queen tu ada dekat hujung, betul-betul bersebelahan dengan tingkap. Tingkap tu tingkap kat luar. Tingkap tu pula, kalau korang tengok, memang dia betul-betul berhadapan dengan pokok pisang. Which is, pokok pisang ni memang famous lah dengan orang kata apa, selalu buang benda-benda tu dekat pokok pisang. Selalunya tempat-tempat benda-benda jin, saka ke apa ke dekat pokok pisang. Dan yang seramnya lagi, dekat sebelah kanan rumah nenek dia tu, sebelah kanan tu ada satu rumah yang kosong. Dah lama kosong, tak ada orang langsung. Dan dia ni sebenarnya dia banyak kali lah pernah nampak macam ada orang lalu kan. Macam seolah-olah kat rumah tu sebenarnya ada penghuni, tapi sebenarnya kosong. Sampailah satu hari ni, selepas semua orang kat dalam rumah tu selesai solat maghrib, cousin Lia yang lelaki tu, Amir dengan abang dia Zul tu, ajaklah cousin-cousin perempuan yang lain ni pergi buat paranormal. Dia macam cakap, weh jom kita ronda kat kawasan rumah sebelah tu. Ronda-ronda je. Tapi sebenarnya makcik Lia ni memang banyak kali bagi tahu jangan main kawasan situ. Sebab ialah diorang beramai-ramai suka main petang-petang kat luar, tapi makcik dia memang selalu tegaskan jangan lalu kat situ, jangan main dekat rumah sebelah kanan tu. Maksudnya dekat situ dah ada sesuatu pelik yang berlaku, which is orang dewasa semua tahu, tapi diorang tak bagi tahu dekat budak-budak. Tapi diorang ni jenis yang degil, tak dengar cakap. Lagi-lagi lelaki kan, diorang macam curious lah nak tahu, alah ronda je bukan ada apa pun. Tapi disebabkan Lia yang owner cerita ni memang jenis yang penakut kan, dia memang dengar cakap lah. Dia kata kalau dah makcik dia kata jangan main kawasan situ, dia pun faham lah ada something yang tak kena kan. Dia seorang je yang tak nak pergi, dia stay je kat dalam rumah. Tapi dia tengok
cousin dia tu dari jauh tau. So memang nampak lah sebab rumah sebelah je kan. Cousin orang tu pun pergi lepas maghrib tau ni. Lepas tu Lia ni daripada jauh dia tengok, dia perhatikan cousin dia tu. Tiba-tiba dia perasan ada seorang yang lebih. Seorang terlebih dalam grup tu. Sepatutnya ada 2 orang cousin dia, Kisha dengan Kak Alia. Lepas tu lelaki 2 orang juga kan. So maksudnya 4 orang sahaja. Tapi kenapa daripada jauh tu dia nampak ada 5 orang. Lepas tu Lia ni macam pelik lah kan. Diorang ada ajak orang lain ke? Ada ke jiran-jiran dekat sini yang lain kan? Sejak bila ada kawan-kawan lain dekat sini? Sebab setahu diorang memang diorang je dekat area situ. Lepas tu Lia ni macam dah cuak kan. Dia terus panggil lah cousin dia tu macam dengan alasan suruh makan malam. Dia kata makcik panggil makan malam kan. Suruh panggil lah, korang balik, makcik suruh balik. And then diorang pun balik. Tapi memang betul lah lepas balik tu diorang makan. Diorang kena dinner lah. Lepas tu tengah makan-makan tiba-tiba Amir, which is salah seorang yang pergi ke rumah sebelah tu, demam panas. Tiba-tiba je demam panas. Tadi elok je nak pergi. Dia yang ajak mula-mula pergi ke rumah sebelah tu. Lepas tu esoknya mak bapa Amir ni balik lah sebab anak dia tak sihat kan. So diorang pun balik lah. Tinggal lah cousin dia yang perempuan tu, Kisha dengan kakak dia Kak Alia. So bila tinggal bertiga je, diorang ni malam-malam memang selalu tengok K-drama dulu lah. Kadang-kadang Running Man, kadang-kadang cerita-cerita Korea yang berepisod. Sampailah waktu tu jam dah pukul 12 malam, tiba-tiba Lia ni rasa nak terkencing pula. Dia nak pergi toilet. Bila dah pukul 12.30 malam, mestilah kita tak berani nak pergi seorang-seorang kan. So dia pun kejutkan lah dia punya saudara Kisha. Syah, teman aku je nak kencing ni. Dia tolak-tolak Kisha tapi Kisha khusyuk gila. Dia macam buat tak indah je. Tengok je kat TV tu. Lepas tu memang Lia ni dah tak tahan sangat. Dia pun pergilah bangun sendiri. Sekali waktu dia pergi ke dapur tu, nak pergi dapur tu macam banyak gila halangan tau. Sebab you know selalunya memang dapur kat kampung besar tau, luas. And then toilet mesti kat ujung-ujung. So waktu nak pergi toilet tu, dia kena melepasi dapur dulu. So kena buka lampu dapur dulu. Dah buka lampu dapur, kena masuk hujung, baru buka lampu toilet pula. So waktu dia nak masuk ke dapur tu, dia buka lampu dapur, tiba-tiba memang dia nampak straight dekat toilet dia tu ada satu lembaga besar sangat tengah berdiri dekat sudut dinding. Tapi disebabkan lampu toilet tu dia tak buka lagi, so dia tak dapat nak pastikan lah apa benda yang dia nampak tu kan. Sebab memang nampak satu benda yang besar warna hitam. Dia pergi makin dekat, dia terus buka lampu bilik air tu, and nasib baik tak ada apa-apa guys. Lepas tu dia terus masuk buat macam biasa lah. Lepas tu dah settle semua, dia terus pergi ke depan, duduk sebelah Kisha. And then dia still lagi berdebar tau, macam still meremang lagi waktu tu. Lepas tu Kisha ni perasan lah. Dia pun tanya, kau okey tak ni Lia? Lepas tu Lia macam diam je tau. Dia hanya mampu terdiam saja. Lepas tu Lia ni dia terus tidur. Tiba-tiba dia tersedar pukul 3 pagi. Time dia tersedar tu tengok-tengok memang dia punya cousin Kisha dengan Kak Alia tu dah tertidur dah sebelah dia. Waktu pukul 3 pagi dia tersedar tu, memang tersedar yang betul-betul tak boleh tidur balik dah. Korang pernah tak tersedar macam tu? Kita macam dah tersedar sekali tu macam terus segar, tak boleh nak tidur balik. So itulah yang dialami oleh Lia waktu tu. Waktu tu dalam 10 minit jugalah dia cuba je pejamkan mata tapi tak boleh tidur. Sampailah satu masa ni tiba-tiba dia perasan ada satu kelibat yang melintas depan mata dia. Kelibat tu besar dan sangat-sangat tinggi. Dia ada dekat belakang pintu bilik tu. Lepas tu Lia ni dah cuak sebab memang tak nampak lah muka dia menyeramkan ke apa. Tapi sebab nampak benda melintas besar warna hitam macam tu kan, dia terus lubung diri dia dalam selimut. And then dia buka sikit-sikit nak tengok benda tu betul ke benda tu ada. Ataupun kalau dia buka tengok-tengok dah tak ada, maksudnya memang betul lah benda tu kan. Lepas tu dia buka sikit-sikit, sekali tengok benda tu betul-betul dah ada dekat sebelah Kak Alia. Lepas tu waktu tu dia rasa nak menjerit tau. Menjerit sampai dia rasa macam sesak nafas. Tapi tak boleh, seolah-olah macam kena tekan, kena tahan macam tu. Waktu tu dah mengalir air mata lah, nak nangis kan. Sebab takut ni pasal dia pejam mata, dia cubalah baca ayat-ayat semua. Tapi dia memang admit waktu tu ayat dia berterabur sebab terlalu nervous. Sampailah dia tak sedar rupa-rupanya dah 3 jam berlalu.
dia terdengar bunyi azan berkumandang. Maksudnya dah subuh. Waktu tu dia lega gila. Lepas dia dengar azan subuh tu, dia terus dengar atuk dia panggil, kejutkan semua orang dalam rumah tu suruh bangun solat subuh. Time tu dia lega gila tau. And esok pagi dia diam lagi tau. Dia tak cerita kat siapa-siapa lagi apa semua sebab dia takut benda tu lagi nak kacau dia ke apa kan. Dan disebabkan benda tu macam tak terlalu teruk sangat, so dia cerita dekat beberapa orang yang dia rapat saja. Dan Alhamdulillah keesokan harinya tak ada apa-apa gangguan lagi. So barulah dia teringat, ni mesti sebab cousin-cousin dia hari tu pergi melawat rumah yang kosong tu. Sebab yelah dah lah pergi lepas maghrib kan. Lepas tu masuk pun entah basuh kaki ke tidak, entah baca doa ke tidak, entah bagi salam ke tidak kan. So mungkin benda tu ikutlah malam tu. So itulah dia kisah yang pertama. So kisah yang kedua ni guys, dia short je, dia agak pendek tapi sangat-sangat seram bagi Kamar. Macam kalau Kamar ada dekat tempat ustaz tu, ya Allah, memang lari lintang pukang aku So yang cerita dekat Kamar ni sebenarnya bukanlah ustaz tu, tapi anak murid ustaz tu. So mungkin ustaz tu cerita kan dekat anak murid dia. And anak murid dia ni pula adalah anak ustazah dekat situ. So no wonder lah dia dapat tahu cerita ni. So sebelum tu kita bagi nama ustaz tu Ustaz Khairul, bukan nama sebenar. So satu hari Ustaz Khairul ni dia terfikir nak kerja lebih masa lah, which is overtime, sebab ada kerja yang dia tak siap lagi. So ustaz pun minta kunci dekat ustazah, which is mak kepada yang punya cerita ni. Sebab mak dia memang selalu akan pegang lah kunci-kunci bilik guru tu. Sebab sebenarnya mak dia yang paling last, selalu last keluar daripada bilik guru tu. So settle dia minta kunci, mak dia pun balik, tinggallah Ustaz Khairul seorang dalam bilik guru tu. Hari pun mula makin gelap. Ustaz pula baru habis makan, isi perut sikit sebelum dia nak start kerja dia kan. So dia lah settle makan, dia start buat kerja. Tak lama lepas tu, dia berhenti sekejap untuk solat. Waktu ni nak solat maghrib lah. So dah settle solat maghrib, dia akan terus sambung buat kerja lah. And waktu ni sebenarnya ustaz tu dah rasa tak sedar hati, sebab tak pernah-pernah lah sebenarnya dia tinggal dekat sekolah tu selama itu sampai dah nampak malam kan, dah gelap kan. Selalunya kan sekolah siang, terang. Tiba-tiba suasana sekolah tu memang akan jadi seram. Kau pergilah mana-mana sekolah, bila dah malam memang bangunan sekolah akan sentiasa kelihatan seram bagi Kamar lah. So itulah apa yang dirasai oleh Ustaz Khairul waktu tu. Tapi untuk sedarkan hati dia fikir positif je lah sambil dia berzikir dalam hati. And kawasan tu memang senyap, sunyi, tak ada orang kan. So Ustaz Khairul pun sambung je lah buat kerja. Sampailah tiba-tiba azan isyak dilaungkan. Tak sedar lah macam dah isyak rupa-rupanya, dah 8 lebih dah waktu tu. And untuk pengetahuan korang, sekolah dia ni atas bukit tau. And dekat hujung bukit tu ada satu surau. So memang nak kata sekolah diorang ni dekat lah dengan surau tu. So kalau azan memang kuat sangat satu sekolah. So lepas habis azan, ustaz tu pun bangun, nak siap-siap lah ambil wuduk, solat kan. So settle solat isyak, nak sambung balik kerja ni, lagi sikit je lagi ni nak siap ni. Tiba-tiba dia terdengar ada orang betul-betul dekat sebelah telinga dia ni, macam suara makcik-makcik macam tu lah, suara makcik ke nenek macam tu. Dia cakap, Khairul, kenapa tak balik lagi? Dia cakap tu sebiji macam manusia lah. Memang rasa macam ada orang lah dekat situ, Ustaz Khairul rasa. Sekali Ustaz Khairul pusing belakang, tak ada orang. Sebab at first dia memang ingatkan macam ada lagi, rupanya cikgu-cikgu yang tak balik lagi ke, ataupun cleaner ke kan. Sebab cara dia cakap macam rakan sekerja lah. Dia cakap, Khairul, tak balik lagi ke macam tu kan. Sekali dia pusing, memang tak ada orang. Kau boleh bayang tak betapa seramnya. Kamar rasanya lagi seram daripada bunyi bisik-bisik yang Khairul macam tu. Sebab ni macam clearly kita dengar suara macam manusia, macam member kita. Kita pusing belakang tengok tak ada orang. Lepas tu dia macam salah dengar aku, indah tak indah je lah kan. Tiba-tiba dengar lagi. Dalam 10-15 minit macam tu, dia bercakap lagi, Khairul, baliklah, dah lewat malam ni. Ustaz tu terkejut lagi sekali tu. Dia pusing kiri kanan, memang tak ada. Waktu ni dia dah memang, oi kawan meremang. Astagfirullahalazim. Waktu ni ustaz tu memang dah gelabah teruk. Dia terus kemas meja dia tu dan turun dari situ. Turun daripada bangunan sekolah tu.
Sekali dah sampai ke pintu utama, sebab dia parking kat luar sekolah, dah sampai ke pintu pagar utama tu nak keluar tu, dia sempat toleh belakang tau. Sebab rasa macam dikejar lah kan. Sekali dia pusing belakang, akhirnya dia ternampak satu sosok nenek. Nenek tu bongkok dan melambai Ustaz Khairul. Wow, Ustaz Khairul kata muka dia tu memang tak nampak, tapi figure badan dia tu macam nenek-nenek, dan rambut nenek tu sangat panjang. Alhamdulillah lah bila Ustaz tu balik tak ada benda ikut ke apa. Tapi memang menyeramkan doh pengalaman ni kalau seorang-seorang kat sekolah pula tu. So hati-hatilah ya bila kerja overtime seorang-seorang ni. Itu kira macam diganggu lah benda-benda tu, saja nak ganggu kan. Dah lah kena halau kan, suruh balik pula tu. Apa? Mungkin dia kata, oh pagi-pagi kau dah bising dengan anak murid kau kat sini, malam-malam bagi aku pula lah. Dia punya tempat kan. Mungkin sebab tu kot dia suruh balik. Itu memang saja nak ganggu lah tu, dia suruh balik. So mungkin malam-malam benda tu, tempat tu jadi tempat dia kan. Wallahualam. So itu je lah kisah untuk video kali ni. Kamu meremang gila walaupun cerita kat korang pagi-pagi ni. So kalau korang ada kisah-kisah untuk diceritakan, korang boleh share dekat email kamarinahasim@gmail.com, kamarinahasim29@gmail.com. Kalau korang nak cerita korang diceritakan, korang boleh type dekat PDF dulu and then send dekat email. Kalau nak type biasa pun boleh, tapi take time lah untuk Kamar baca dan fahamkan. Sebab sesetengah orang yang hantar memang tak ada titik ke koma ke langsung. Kamar ni dah lah berat nak membaca novel pun tak boleh, apatah lagi nak baca email macam ni kan. So itu take time sikit lah. Boleh je sebenarnya, tapi take time sikit lah Kamar nak fahamkan. So itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!